Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton, khususnya warga pendidik di Malaysia. Bersama-sama saya di studio adalah Yang Berusaha Dr. Muhammad bin Abu Bakar, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum. Cikgu ucapkan selamat datang ke BSTP dan mengambil kesempatan di sini mewakili warga pendidik dari seluruh Malaysia untuk mengucapkan tahniah dan syabas di atas pelantikan doktor sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Terima kasih Cikgu Din. Okey. Dan hari ini kita akan bercakap tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu pasca COVID, norma baru dalam pembelajaran dan pengajaran. Pada tahun ini, Doktor, kita telah digegarkan dengan ancaman COVID-19 yang menyebabkan kerajaan terpaksa mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah kita lalui sejak 18 Mac baru-baru ini, sehingga kini kita merupakan satu suasana yang luar biasa sebenarnya yang tidak pernah kita lalui, dan ia telah memberi satu implikasi yang besar terhadap sistem persekolahan kita di Malaysia. Dan sudah tentulah ia juga menjejaskan rutin pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan apabila PKP dilaksanakan, Doktor? Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan khususnya para pendidik. Pandemik COVID merupakan satu suasana yang luar biasa, Cikgu. Bukan saja dia berlaku di Malaysia, malah di seluruh negara. Kalau kita tengok dari segi impak, mungkin dia lebih dahsyat di negara-negara barat, dan saya rasa di Malaysia memang terkawal dengan semua tindakan-tindakan yang telah dibuat oleh kerajaan. Dan saya rasa kalau kita tengok di implikasinya dalam sistem persekolahan pun memang banyak. Dua perkara yang saya ingin maklum di sini adalah, satu, dalam sistem persekolahan kita sendiri, satu adalah berkaitan dengan isu kesihatan dan keselamatan murid kita, dan yang kedua adalah tentang PDP di kelas tu sendiri yang perlu kita teruskan dengan menggunakan mod ataupun kaedah yang berbeza. Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun membuat kajian yang melibatkan beberapa negara yang turut mengalami masalah ini, iaitu di negara-negara seperti Korea Selatan, Jepun, Kanada, termasuk juga negara jiran kita, Singapura. Dan satu yang kita perhatikan di kalangan negara-negara ini adalah penekanan sekarang kepada pembelajaran dalam talian ataupun online learning. Itulah yang diberi penekanan. Dan kalau kita tengok di Kementerian Pendidikan sendiri, Cikgu, masalah kita ni satu adalah akses internet itu sendiri satu. Yang kedua, dari segi peranti pun khasnya di kalangan B40. Jadi dan juga ibu bapa yang berpendapatan rendah. Jadi ini merupakan masalah kita. Jadi maka Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun membuat satu kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dan slot TV pendidikan telah dilaksanakan. Pertama sekali melalui saluran OKTV, OKTV, dan slot ini telah bermula pada 6 April dan dia ditayangkan sepanjang minggu untuk 7 hari dan 2 jam dalam satu hari lah, 2 jam bermula 9 hingga 10 dan juga 1 hingga 2 tengah hari. Dan baru-baru ini kita telah pun buat satu kerjasama dengan pihak Astro sendiri, dan melalui dua saluran, iaitu saluran 601 dengan saluran 603, kita telah pun mula 2 jam juga siaran, dan siaran ini adalah selama 5 hari daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Bermula pada pukul 11 hingga pukul 1, 2 jam, dan di sebelah petang pula daripada pukul 3 hingga pukul 5 adalah siaran ulangan. Jadi ini adalah beberapa pendekatan ataupun beberapa strategi yang kita telah mula laksanakan, dan selain daripada itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah
telah mengeluarkan beberapa bahan sokongan daripada bahagian sumber dan teknologi pendidikan sendiri, di mana Cikgu Din sendiri yang menjadi ketua di sana. Kita ada banyak bahan-bahan termasuk digital textbook dan juga banyak bahan-bahan multimedia dan juga bahan-bahan yang dibuat secara online, dan juga daripada bahagian lain termasuk bahagian pembangunan kurikulum, di mana bahagian pembangunan kurikulum juga turut menyediakan bahan-bahan sokongan, termasuk bahan-bahan untuk STEM dan sebagainya. Ini adalah beberapa langkah Cikgu Din yang KPM telah mula laksanakan. Ya, jadi kalau kita lihat itu maksudnya pihak Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam menangani isu ini. Dan kalau kita lihat pandemik COVID-19 ini dan juga PKP khususnya telah mengubah kanvas pendidikan negara, Doktor. Bagaimanakah Doktor melihat kesan pandemik ini dari aspek pengajaran guru dan juga pembelajaran murid? Dia macam ni cikgu, dia kalau kita nak buat pengajaran bersemuka, memang dalam situasi sekarang saya rasa mustahil, sebab murid tidak ke sekolah, mereka berada di rumah. Maka satu penekanan yang diberi adalah kepada home based learning dan penekanannya adalah pada digital learning. Jadi itu adalah penekanan yang kita beri pada masa ini, dan Kementerian Pendidikan Malaysia sejak kita mula PKB ni daripada 18 Mac telah melaksanakan banyak program melalui dalam talian ataupun online learning. Satu daripadanya adalah Google Classroom. Google Classroom yang telah menggunakan jurulatih utama dan juga guru-guru pakar, dan sebanyak 46 Google Classroom ini telah dilaksanakan, dan dengan penonton yang telah mengikuti program ini adalah lebih daripada 300,000 orang. Yang itu pertama. Yang kedua juga sebanyak hampir 32 sesi webinar telah dilaksanakan, dan penontonnya pun adalah lebih daripada 300,000. Dan juga e-classroom dengan penonton lebih daripada 400,000 orang. Jadi ini merupakan sokongan-sokongan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, dan untuk guru pun Cikgu Din, bahagian sumber dan teknologi pendidikan BSTP lah, telah pun membuat beberapa program melalui Cikgu Tube. Cikgu Tube tu ada, saya dimaklum ada lebih daripada 6,000 video kan, dan juga melalui EduWeb TV sendiri. Jadi ini adalah beberapa strategi ataupun beberapa tindakan yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Jadi seperti mana huraian doktor tadi, sebenarnya pihak Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah awal. Maksudnya walaupun dalam apa keadaan pun sebenarnya Kementerian Pendidikan telah bersedia untuk menghadapi ini. Walaupun kita tidak dapat menangani keseluruhannya, tetapi pihak Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah-langkah yang proaktif dan untuk meneruskan bagaimana menangani wabak ini. Jadi cikgu ucapkan syabas dan tahniah. Jadi soalan seterusnya Dr. Mat, kalau kita lihat kepada dalam usaha untuk terus menepani cabaran pandemik COVID-19 serta mendukung inisiatif pendigitalan. Inisiatif macam mana tak boleh sebut, inisiatif digital. Semula. Dalam usaha menepani cabaran pandemik COVID-19 serta mendukung inisiatif pendigitalan yang disarankan oleh kerajaan, termasuklah pendidikan digital, apakah saranan Kementerian Pendidikan khususnya kepada warga pendidik dan juga guru? Cikgu Din, kita sebenarnya ada banyak cabaran sekarang. Yang saya nampak 3 cabaran utama yang ada sekarang. Pertama sekali adalah dari segi
kita nak melaksanakan PAK 21 ataupun 21st Century Skills yang kita telah pun mula laksanakan. Selain daripada itu, ada juga penekanan Kementerian Pendidikan, malah kerajaan sendiri memberi penekanan kepada revolusi industri 4.0 ataupun the fourth industrial revolution. Dan yang terbarulah cabaran yang kita melalui sekarang, Cikgu Dian, adalah COVID-19. Jadi ini merupakan beberapa cabaran yang terpaksa kita melalui, dan saya rasa kalau kita nak bercakap tentang guru yang ada dalam sistem kita ini penting, dia kena menjadi very highly imaginative. Cukup penting sebab kita melalui satu keadaan yang luar biasa sekarang, satu keadaan yang luar biasa, dan kita perlu berfikir di luar kotak, yang itu cukup penting. Kalau kita bercakap tentang IR4 sebagai contoh, Industrial Revolution 4, memang penekanannya kepada bidang-bidang seperti artificial intelligence, coding, ada cloud computing, big data analysis, autonomous robot, semua ini adalah dia punya penekanan. Maka sebelum COVID pun memang Kementerian Pendidikan telah memberi penekanan kepada digital learning, sebab semua bidang-bidang ini dilaksanakan kebanyakannya adalah melalui digital learning, sebab ini adalah the future ataupun masa depan. Dan bermaksud guru dia kena meningkatkan ilmu mereka lah, walaupun kita telah pun bermula, tapi saya rasa dia bukan seperti mana yang kita harapkan. Jadi dengan adanya suasana baru COVID, maka semua pengetahuan ataupun ilmu yang guru nak dapat melalui melalui digital itu perlu diperhebatkanlah, yang itu penting. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri pun telah buat banyak kursus kepada guru untuk memberi kelengkapan kepada guru untuk menjadi mahir dalam bidang digital ini. Contohnya macam EduWeb TV, Cikgu TV, ada pelantar pembelajaran digital, MOEDL kan Cikgu, MOEDL, dan juga platform komuniti guru. Jadi ini merupakan banyak usaha-usaha yang telah sebenarnya dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi yang penting, guru sendiri pun kena ada dia punya iltizam, dia ada dia punya kehendak nak pergi mencari ilmu tu cukup. Yang tu cukup penting lah Cikgu, Cikgu dapati Dr. Pongsi, semua apa yang Dr. huraikan tadi sebenarnya dia telah memberi satu ruang lingkup kepada guru-guru kita untuk berfikir yang mereka tidak boleh berhenti daripada belajar. Jadi semua peluang-peluang ini telah ada disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Dan seperti mana doktor kata tadi, pelantar Kementerian Pendidikan telah beroperasi sejak Julai 2019 lagi, dan di dalam COVID-19 ini nampaknya kita telah dapat memanfaatkan dengan begitu baik sekali, Doktor. Dan soalan seterusnya, Doktor, banyak pandangan di luar sana yang sebelum ini yang mengatakan sistem pendidikan kita ini terlampau berorientasikan peperiksaan dan tidak menggalakkan perbincangan, kemahiran berfikir, kemahiran yang menggunakan pemikiran aras tinggi yang mendalam. Jadi apakah dengan wabak COVID-19 ini sebenarnya memberi ruang dan peluang kepada kita untuk melakukan perubahan, kerana dalam pengumuman yang berhormat Menteri Pendidikan telah dinyatakan UPSR telah dibatalkan dan juga PT3 juga dibatalkan. Jadi mana doktor melihat perkara ini? Dia Cikgu Din, dia kalau kita tengok fokus pada peperiksaan sebenarnya dalam kurikulum baru yang telah dilaksanakan mulai tahun 2017, memang tidak ada penekanan sangat pada peperiksaan. Kalau kita tengok kurikulum standard sekolah rendah dan juga kurikulum standard sekolah menengah, penekanannya adalah banyak pada satu adalah kebat untuk meningkatkan kemahiran berfikir di kalangan murid, penekanan pada penyelesaian masalah ataupun problem solving. Seterusnya penekanan pada
pentadsiran bilik darjah, supaya kita tidak hanya harapkan peperiksaan akhir tahun, peperiksaan pertengah tahun, itu aja kita tidak harapkan. Dan kita harap supaya murid kita yang masuk sistem persekolahan ini, mereka belajar. Jadi ini adalah beberapa penekanan, termasuk juga penekanan pada digital learning. Memang ada dalam kurikulum baru, dan disebabkan oleh COVID, saya rasa maka semua penekanan ini perlu diperhebatkan lagi lah. Khasnya kalau kita tengok yang online learning lah, pembelajaran secara digital. Dan kalau kita bercakap tentang pentadsiran bilik darjah, pentadsiran bilik darjah ini adalah sebahagian daripada pentadsiran sekolah secara keseluruhan. Pentadsiran sekolah secara keseluruhan memang ada daripada tahun 2011 pun dah ada, cikgu, ya, di mana penekanannya adalah pada pentadsiran kita ada pentadsiran jasmani, sukan, kokurikulum, ada pentadsiran pada psikometrik, ada juga pentadsiran pada bilik darjah, dan juga pentadsiran pada ujian pencapaian sekolah rendah. Jadi dalam keadaan sekarang, saya rasa mungkin yang kita boleh buat adalah lebih kepada pentadsiran bilik darjah lah yang boleh kita beri penekanan, cikgu. Ya. Cikgu sangat bersetuju dengan pandangan Dr. Timbalan KPM, kerana berdasarkan pada pembacaan, kalau kita lihat mereka di luar sana selalu mengaitkan pentadsiran bilik darjah ini dengan keperluan kita untuk kita menilai dari segi kemahiran, dari segi nilai, dari segi sasya, dari segi kemahiran kognitif dan sebagainya. Jadi inilah tuntutan-tuntutan yang telah berlaku dalam masyarakat kita, dan cikgu melihat apa yang doktor kata, pentadsiran bilik darjah merupakan satu ruang lah untuk kita keluar daripada kelompok peperiksaan tadi, untuk kita melihat murid secara holistik. Jadi boleh Dr. Pengungsi, Dr. Timbalan KPM menghuraikan bagaimana pentadsiran bilik darjah dilaksanakan selepas ini, dan jika guru ke sekolah dan murid hanya belajar di rumah, bagaimana nak lakukan perkara itu? Ya, cikgu. Ya, ini juga satu soalan yang baik, sebab pada masa ini kebanyakan daripada pentadsiran dikaitkan dengan pentadsiran yang berlaku di dalam bilik darjah itu sendirilah, termasuk peperiksaan dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok pentadsiran bilik darjah ini merupakan satu yang berterusan, dan dia walaupun fokusnya adalah di dalam bilik darjah, dan dia merangkumi berbagai jenis tugasan lah, seperti pembentangan, seperti projek, kuis, peperiksaan. Ini adalah beberapa contoh pentadsiran bilik darjah. Jadi dalam situasi sekarang, bagaimana kita nak melaksanakan pentadsiran bilik darjah ni, dan saya rasa di sinilah peranan guru menjadi cukup penting. Bagaimana mereka boleh ubah suai beberapa penekanan kepada bilik darjah ini. Sebagai contoh, melalui dalam talian pun pentadsiran bilik darjah boleh dilaksanakan. Cikgu boleh bagi kuis, cikgu boleh bagi peperiksaan, cikgu boleh bagi tugasan, tugasan dalam projek-projek mudah. Dan projek ini pun murid tak perlulah pergi keluar untuk buat kajian. Kajian yang boleh dibuat dalam internet sendiri. Senang aja dia boleh buat kajian dalam internet sendiri, maka sudah ada projek. Dan guru sendiri boleh monitor pembelajaran murid. Jadi kalau ada kemahuan, saya rasa tak menjadi masalah. Kita boleh cuba. Dia ada macam-macam cara kita boleh buat. Dan saya rasa pentadsiran bilik darjah, kalau kita tengok, memang bahagian pembangunan kurikulum telah pun menyediakan template untuk pentadsiran bilik darjah ini, dan dia merangkumi 6 tahap. 6 tahap mengikut tahap pencapaian Anderson dah. Dia ada tahap pertama tu mengingat, tahap kedua memahami, tahap yang ketiga adalah untuk mengaplikasi, tahap yang keempat adalah untuk menganalisis, tahap yang kelima adalah untuk menilai, dan tahap yang keenam adalah untuk mencipta. Mencipta bermaksud itulah tahap yang paling tinggi, maka mereka menjadi cukup kreatif. Apa yang kita perlu bagi setiap tahun, Cikgu Din, adalah minimum tahap 3. Jadi kalau dia boleh buat sedikit aplikasi
itulah tahap minimum yang kita perlu. Bermaksud murid daripada setiap tahun tu maka mereka boleh bergerak dengan I think in a comfortable way lah kepada tahap yang seterusnya kalau dia dah ada tahap 3. Jadi saya rasa dengan menggunakan template dan juga dengan menggunakan kreativiti guru sendiri yang ada yang boleh mereka mendapat banyak ilmu-ilmu daripada internet sendiri, saya rasa pentadsiran bilik darjah boleh diteruskan. Dia tidak menjadi masalah. Cikgu rasa terpegun. Jadi sampai cikgu rasa macam mengalir begitu laju sekali kefahaman doktor tentang pentadsiran dalam bilik darjah. Mungkin berdasar pada pengalaman sebagai pengarah pembangunan kurikulum. Jadi dan seperti mana yang kita tahu, kita merupakan Kementerian Pendidikan merupakan satu kementerian yang sentiasa dipantau, sentiasa diteliti, sentiasa dilihat oleh masyarakat. Jadi sudah tentulah pemikiran masyarakat juga kena berubah. Kerana kita tidak boleh laksanakan ini jika ibu bapa dan penjaga tidak menerima perubahan-perubahan yang kita buat ini. Tapi cikgu percaya seperti mana doktor kata tadi, kita boleh laksanakan ini dalam jangka masa yang nanti dalam masa bukan 5 tahun mereka akan menerima perubahan aliran pemikiran ini. Dan soalan yang cikgu perlu bangkitkan, yang cikgu rasa perlu untuk mengukuhkan lagi apa yang telah kita bincangkan inilah hala tuju kita, doktor. Bagaimana kita hala tuju pengajaran dan pembelajaran dalam pasca COVID-19 ini? Bagaimana hala tuju kita, way forward kita Kementerian Pendidikan ini? Saya nampak 3 perkara lah di sini. Pertama sekali, kita kena mantapkan pendidikan digital itu sendiri. Walaupun kita dalam situasi COVID sekarang, tapi saya rasa pendidikan digital lah yang akan menjadi keperluan masa hadapan, dan kita pun tidak tahu apakah masalah sosial ataupun masalah lain yang kita akan hadapi pada masa depan. Maka pendidikan digital akan menjadi salah satu daripada dia punya cara mengatasi. Jadi pendidikan digital kita perlu mengatasi, dan kita perlu juga melihat kepada keperluan internet access lah kepada semua murid, dan termasuk juga peranti lah, sekolah-sekolah yang ataupun murid-murid yang tidak ada peranti, dan juga untuk menjadikan digital bahan-bahan kita sendiri termasuk buku teks. Dan saya rasa bahagian sumber dan teknologi pendidikan telah pun mula untuk digitalkan buku-buku teks, dan saya rasa setakat ni pun dah ada lebih kurang 500 judul lah daripada tahun 2017 dan 2018, cikgu ya. Ya, 2018 kita ada 557. Ya. Jadi yang tu perkara yang pertama. Yang kedua adalah latihan guru pun penting lah, sebab ia ni merupakan satu keadaan yang luar biasa. Maka saya rasa guru-guru kita ni belum bersedia. Malah kita sendiri, Cikgu Din, tak bersedia. Kita sendiri pada awal pun kena tukar kita punya strategi beberapa kali. Dan saya rasa bukan saja kita, termasuk satu dunia pun dia tak bersedia. Ini merupakan satu keadaan luar biasa. Dan perlu kita berfikirlah. Jadi bermaksud latihan tu cukup penting untuk guru. Mungkin guru-guru kita yang muda, yang baru keluar daripada universiti, dia dah ada dia punya kemahiran internet. Tapi cuba bayangkan guru-guru dalam lingkungan umum macam kita lah, Cikgu Din, yang 40 lebih dan 50 lebih semua tu, saya rasa mereka perlu latihan. Satu lagi perkara yang saya ingin maklum kepada semua pendidik, cuba kita bayangkan sektor-sektor lain, sebagai contoh banking. Pada tahun 80-an kita cuma gunakan buku saja kan, cikgu, untuk pergi kalau kita nak keluarkan duit. Lepas tu berubah menjadi pakai ATM. Ada kad ATM, dan selepas tu kita buat secara online. Kita boleh buat semua banking. Dan baru-baru ini kita dah boleh buat melalui e-wallet pun kita dah boleh buat. Yang tu dari segi sektor lain. Contohnya saya pergi banking lah. Nak cuba dari segi pendidikan tu sendiri. Tahun 80-an semua latihan kita buat secara bersemuka. Tapi hari ini pun cikgu-cikgu masih perlu latihan secara bersemuka. Jadi sektor pendidikan saya rasa satu yang perlu kita kena buat perubahan jugalah. Perubahan
mengikut zaman saya rasa cukup penting. Dan saya rasa mungkin pada masa hadapan latihan-latihan bersemuka pun akan berkurangan sebab kita ke arah Industrial Revolution 4 dan maka pendidikan digital akan menjadi cukup penting, malah bahagian cikgu akan menjadi cukup penting lah cikgu menjadi cukup penting. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga adalah dari segi pentaksiran tu sendiri. Kalau kita memberi banyak fokus kepada pentaksiran sebagai contoh pentaksiran peperiksaan dan juga ujian-ujian, maka kita kena fikirkan pentaksiran yang berbagai sekarang. Itu saya rasa cukup penting supaya bila murid kita pergi ke sekolah, tujuan utama adalah untuk belajar. Dia kena seronok, dia kena murid kita kena menjadi yakin, dia kena seronok belajar, dan yang penting pembelajaran perlu berlaku dan murid kita perlu disediakan untuk masa depan, untuk Industrial Revolution 4. Jadi yang penting dia punya kebat tu kena penting lah, dia punya cara pemikiran tu cukup penting. Jadi inilah saya rasa beberapa perkara yang perlu kita lihat untuk way forward, selain daripada bahan-bahan yang kita sediakan di peringkat kementerian. Dan kita faham juga bahawa pandemik COVID ni sesuatu yang akan berada bersama-sama dengan kita untuk satu ketika yang lama lah cikgu, saya rasa. Jadi kita kena buat persiapan bagaimana kita nak buat tugas-tugas kita, khasnya kita sebagai pendidik, tugas mendidik itu sendiri cikgu. Cikgu sangat setuju dengan Dr. Timbalan KPM kerana berdasar kepada apa yang kita telah lalui sepanjang tempoh PKP ini, kita telah mengadakan banyak kali mesyuarat secara Skype dan juga kita telah berjaya mengadakan webinar yang begitu banyak sekali. Yang ini menunjukkan sebenarnya guru-guru kita sentiasa positif, mereka dahagakan ilmu. Ada satu webinar yang cikgu kita lakukan dengan bahagian pembangunan bahagian pendidikan guru, sampai melibatkan hampir 500,000 juta penyertaan daripada guru-guru kita. Jadi kalau 500,000 juta itu telah hampir 100% cikgu kita telah menyertai. Mungkin ada orang awam juga melihat. Jadi ini merupakan pendekatan yang doktor kata tadi dalam perubahan-perubahan. Dan sempena dengan Hari Guru juga kita kena berubah juga. Sambutan Hari Guru tidak boleh lagi dilakukan seperti mana biasa. Mungkin sambutan Hari Guru juga perlu dilakukan secara digital, secara maya dan sebagainya. Jadi oleh kerana kita sudah hampir kepada sambutan Hari Guru iaitu 16 Mei yang kita biasa sambut setiap. Jadi cikgu beri peluang kepada Dr. Pungsi untuk menyampaikan pesanan lah kepada guru-guru kita agar proses pengajaran itu dapat dilaksanakan dengan cara lancar dan juga berkesan. Ya Cikgu Din. Dia walaupun keadaan yang kita melalui sekarang adalah keadaan COVID, tapi yang Hari Guru tetap berjalan. Kita kena ada Hari Guru, perayaan Hari Guru pada 16, tapi caranya berbeza. Bukan lagi secara perasmian ataupun seremoni yang besar, tapi mungkin melalui digital lah. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih lah dan syabas kepada semua guru kita. Guru kita hampir 500,000 cikgu, 400,000 yang sedia menghadapi cabaran baru pada masa inilah. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi yang penting cikgu, P dan P perlu dilaksanakan, dan dia perlu dilaksanakan dalam keadaan yang berbeza lah. Itu cukup penting. Dan satu yang kita harapkan adalah melalui digital platform. Itu yang kita harapkan. Dan kepada semua guru, semua pendidik, saya mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Itulah satu pemikiran yang telah kita kongsi dengan Yang Berusaha Dr. Muhammad bin Abu Bakar, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Dan cikgu rasa doktor telah
alhamdulillah doktor telah mengumpaskan dengan begitu baik sekali, dan seperti mana yang rumusan tadi, maka perlu ada perubahan paradigma kepada proses pengajaran dan pengajaran, ada perubahan paradigma kepada pemikiran, dan juga kepada sikap dan sebagainya. Jadi sudah tentulah kita akan melalui norma baharu yang berbeza bermula pada tarikh ini. Jadi cikgu dan mewakili kru Wacana Ilmu mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor di atas kesediaan doktor hadir dan juga telah melakukan satu temu bual yang begitu menarik. Terima kasih doktor.